Malaysia adalah sebuah negara yang memiliki komposisi penduduk yang hidup aman dan damai. Terdapat 3 kaum utama yang terbesar iaitu Melayu, Cina dan India yang mempunyai latar belakang etnik, agama dan budaya yang beza. Kepelbagaian kaum di Malaysia merupakan satu simbol keunikan dan menjadi kebanggaan negara. Keunikan serta kepelbagaian ini bertepatan dengan tema Keluarga Malaysia yang mempunyai visi tersendiri untuk mencapai status sebagai sebuah negara maju. Setiap kaum mempunyai keunikan tersendiri yang membezakan antara satu dengan yang lain. Mendalami serta memahami kepelbagaian adalah aspek penting bagi mewarnai kehidupan Malaysia. Adalah menjadi kepentingan untuk mencapai kesepaduan serta integrasi kaum agar dapat menstabilkan dan mencapai keharmonian negara. Bagi kaum Melayu, antara adat dan budaya tradisi yang boleh diketengahkan adalah dari segi aspek gaya hidup. Sehingga kini masyarakat Melayu masih mengamalkan budaya tradisional mereka seperti merewang dan bergotong royong. Bagi mereka, adat dan budaya perlu diutamakan bagi mengekalkan warisan Melayu. Bab kata pepatah, biar mati anak, jangan mati adat. Selain itu ialah aspek kekeluargaan. Di dalam aspek ini, masyarakat Melayu amat mementingkan nilai hormat menghormati dan juga nilai kasih sayang. Contohnya, setiap keluarga masyarakat Melayu diajar untuk menghormati orang tua dengan bersalaman dan cium tangan mereka apabila bertemu ataupun meninggalkan mereka. Manakala nilai kasih sayang pula ditujukan kepada orang muda, sesuai dengan peribahasa Melayu, yang tua dihormati dan yang muda disayangi. Masyarakat Cina amat mengutamakan kedua ibu bapa mereka. Nilai berbakti kepada kedua ibu bapa bagi mereka adalah sangat penting. Sistem kemasyarakatan bagi kaum Cina berasaskan sistem kekeluargaan. Sistem ini menekankan kuasa bapa, nilai dan etika masyarakat. Selain itu, masyarakat Cina juga amat mementingkan sikap berjimat cermat. Berjimat cermat merupakan suatu etika yang sangat dipuji oleh masyarakat Cina. Bagi mereka, apabila seseorang itu bersikap membazir, dia akan kelihatan sombong. Akan tetapi, sebaliknya seseorang yang berjimat cermat akan kelihatan miskin. Tingkah laku moral mereka dipengaruhi kesusasteraan India, terutama dua karya agung iaitu Mahabharata dan Ramayana. Kedua-dua karya agung ini mengajar sifat peribadi seperti kebenaran, kasih sayang, kesetiaan, keberanian, keikhlasan dan kesabaran. Masyarakat ini juga mementingkan nilai kasih sayang terhadap semua golongan, tidak kira sama ada ahli keluarganya maupun bukan. Bagi mereka, semua berhak untuk merasakan kasih sayang satu perhatian sepenuhnya. Pakaian tradisional bagi kaum lelaki dinamakan baju Melayu yang boleh dibahagikan pada dua jenis iaitu baju Melayu cekap musang dan baju Melayu teluk belanga. Baju Melayu cekap musang, potongan lehernya terdapat bahagian penutup dan rumah butanya bertindih. Baju Melayu teluk belanga, lehernya lebih berbentuk bulatan dan terdapat belahan garisan di tengah. Pakaian tradisional bagi kaum golongan wanita pula dinamakan baju kurung. Baju kurung dikenali sebagai baju yang bersifat longgar, memanjang sehingga kadang-kala sampai ke paras lutut. Seterusnya, hanfu dan sanfu merupakan antara pakaian tradisional lelaki Cina. Hanfu mempunyai telapak longgar yang terbuka luas iaitu di bahagian atas, manakala bahagian bawah mempunyai kain yang panjang. Sanfu yang bermaksud baju dan seluar merupakan baju longgar yang terbelah di tengah, berkolar tinggi disertakan dengan seluar yang longgar. Pakaian tradisional yang dipakai oleh wanita Cina dikenali sebagai cheongsam. Baju cheongsam mempunyai butang di bahagian bahu, leher yang berukuran tinggi, bentuk jahitan yang ketat di bahagian pinggang serta terdapat belahan garisan di kiri dan kanan kain. Dhoti merupakan pakaian tradisional kaum laki-laki India yang membalut bahagian bawah badan. Cara pemakaian dhoti adalah dengan keseluruhan panjangnya dililit pada pinggang dan diikat di celah paha. Sari merupakan pakaian tradisional kaum perempuan India yang terdiri daripada fabrik panjang kira-kira 5 hingga 16 ela yang tidak berjahit dan ianya dililit di keliling pinggang, seterusnya diselempangkan di bahagian bahu bagi memperlihatkan bahagian perut. Kaum Melayu membesar dengan bahasa Melayu sebagai bahasa utama mereka, manakala kaum Cina pula fasih bertutur dalam beberapa jenis bahasa Cina termasuklah Cantonese dan Mandarin, dan akhir sekali kaum India pula fasih dalam bahasa Tamil. Walau bagaimanapun, bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan yang diutamakan di negara ini. Hari Raya Aidilfitri merupakan perayaan yang disambut oleh kaum Melayu yang beragama Islam.
Perayaan ini disambut setelah sebulan berpuasa pada bulan Ramadan. Ketika berlangsungnya perayaan ini, umat Islam akan menziarahi untuk mengeratkan silaturahim serta bermaaf-maafan. Pelbagai juadah dihidangkan serta kanak-kanak juga akan menerima duit raya daripada ibu bapa mereka. Kaum Cina di Malaysia menyambut Tahun Baru Cina pada hari pertama mengikut kalender lunar setiap tahun. Pada malam Tahun Baru Cina, keluarga akan berkumpul untuk jamuan makan besar agar dapat mengeratkan hubungan sesama keluarga. Kanak-kanak akan diberikan ampau dan perayaan ini akan berlanjutan hingga hari ke-15 iaitu Hari Cap Goh Meh. Deepavali atau dikenali sebagai perayaan cahaya merupakan perayaan yang disambut oleh kaum India di negara ini, khususnya mereka yang beragama Hindu. Selaras dengan maksud Deepavali, ketika perayaan ini berlangsung, pelita akan dinyalakan sebagai simbol bahawa kecerahan mengatasi kegelapan, keadilan mengatasi kezaliman, kebaikan mengatasi kejahatan dan kebijaksanaan mengatasi kejahilan. Wujudnya kepelbagaian kaum di Malaysia, terdapat beberapa cabaran untuk memupuk perpaduan antara kaum. Cabaran dihadapi untuk memupuk perpaduan antara kaum. Yang pertama ialah ketidakfahaman tentang adat dan budaya sesuatu kaum. Pastinya semua tahu mengenai adat dan resam dan budaya utama bagi sesuatu kaum seperti perayaan untuk kaum Melayu, Cina dan India. Akan tetapi terdapat perbezaan antara mengetahui dan memahami. Sebagai contoh, sewaktu perayaan Deepavali, penganut Hindu akan menjalani mandi minyak. Sesetengah kaum yang lain mungkin tertanya-tanya, mengapa penganut Hindu perlu menjalani mandi minyak setiap kali musim perayaan Deepavali? Jadi, kita perlu memberi penekanan terhadap kefahaman dan bukan pengetahuan semata-mata, kerana tahu belum tentu faham dan kefahaman tidak akan wujud tanpa kita mempunyai pengetahuan. Cabaran yang kedua ialah ledakan teknologi maklumat yang telah menyentuh isu sensitiviti sesuatu kaum. Dengan dunia teknologi yang semakin canggih, media massa ataupun media sosial telah mendatangkan sisi negatif dan keburukan kepada rakyat kerana ia sudah dipenuhi dan tersebar dengan fitnah dan penyebaran berita palsu yang boleh menyentuh sensitiviti terhadap sesuatu kaum dan agama. Kesannya, ia boleh memecah belahkan hubungan silaturahim antara kaum. Kesimpulannya, kepelbagaian serta keunikan adat budaya masyarakat majmuk di Malaysia menjadikan Malaysia semakin membangun di peringkat antarabangsa serta dapat berada setanding negara maju. Namun, di samping memiliki kepentingannya yang tersendiri, kepelbagaian kaum juga menyebabkan timbulnya beberapa konflik serta cabaran yang perlu dihadapi bersama, terutamanya cabaran dalam isu perpaduan dalam kalangan masyarakat. Perpaduan kaum serta budaya merupakan satu perkara yang sukar untuk dikecapi. Namun, masyarakat Malaysia masih mampu menyawat cabaran ini dan perlulah sentiasa berusaha untuk mengekalkan keamanan negara agar tiada pertumpahan darah yang akan berlaku. Justru rakyat Malaysia perlulah menghargai dan menyanjung masyarakat majmuk di negara ini kerana kepelbagaian merupakan satu keistimewaan yang mampu mewarnai kehidupan Malaysia.